everyone. Hari ni kita ada Shakina from Kek Molek. So her specialty is kek sarang semut. Yep. Betul. And she has been doing this since 2014. Yep. Kek sarang semut lah. Kek sarang semut. Okay, so kita akan Kak Shal, previously known as Kak Shal. So Kak Shal boleh tak cerita sikit background how Kek Molek is founded? Okay, first of all, thank you so much Iza for inviting me. Cak, aku macam ditanya nak buat apa, saya kata, okay lah, apa yang nak jawab lah. Tapi it's okay, as long as kata orang tu, kita dapat bantu orang walaupun sikit pun jadilah kan. Okay, so tadi Iza punya question is macam mana Kak Syah start with Kek Molek. Okay, Kek Molek is basically as a hobby je. Which is I believe most home-based bakers semua itulah start diorang. As a hobby, just want to generate some income. So diorang pun kata macam okay, why not kita buat dekat rumah. So bila dah buat kat rumah, then I rasa macam okay, this business okay at that time. Lepas tu kita kata okay lah, kita nak buat lagi. Kita nak buat lagi and lepas tu sampai sekarang lah. Daripada I anak Kek Molek, I start with my son nombor 3. Okay. Sekarang dah anak 5. Masih lagi ada Kek Molek, which is Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Kak Syah tak start dengan Kek Molek kan? Kak Syah start with doing something else, right? Different type of cakes, right? No, previously I start dengan nama Lazatnya Brownies. Okay. Because at that time I ingat macam okay, I nak buat brownies je, I tak nak buat yang lain-lain. So dan lepas tu I kata okay, lepas tu I alhamdulillah got for hasil daripada jual kek brownies tu, I kumpul sikit-sikit dan lepas tu I cakap okay lah, I nak enroll myself in class. Okay, kelas deko lah, kelas tu, kelas ni. Masa tu during that time seronok, meriah banyak sangat kelas. So I jual-jual dan cakap okay lah, I nak try buat kek yang ada deko apa semua. So lepas tu I pun kata okay lah, tak boleh dah panggil Lazatnya Brownies kot, because I dah buat benda lain lah. I dah buat benda lain. So I macam kata okay lah, tukarlah nama. So that's why macam I buat Kek Molek instead of brownies saja. But sekarang kalau ditanya dengan I, brownies pun I tak buat. Dah Macam dah lupa dah macam tak apalah, macam sometimes tak kedut, sometimes berkedut. I'm like okay, tak apalah, tak ada tak reason why Kak Syah pilih kek sarang semut specifically as like the signature lah kiranya? Okay, sebab I suka. I love kek sarang semut daripada I kecil sampai besar. So bila I notice, bila I dah besar, I nak makan kek sarang semut tu, I rasa susah dapat. Susah dapat the one that I like. Like I really like, because my mom dulu dibuat kek sarang semut tu for me. Dia buat, lepas tu yang jenis yang diorang bakar dia tinggi atas dapur tau. They don't use oven, tapi ada satu macam dia punya loyang tu memang you boleh tinggi atas dapur. So I pun macam okay, I suka kek ni, tapi macam tak ada siapa yang buat yang sedap. And during that time tak banyak seller yang buat kek sarang semut. Because ayolah, kita kaki skodeng dalam Instagram kan, so kita macam tengok kek sarang semut, gombak kek sarang semut, selayang kek sarang semut, melawati ke apa kan. Tak ramai. Ada but tak banyak. It's like ada sikit lah kan. So I cakap okay, why not I buat. So at first I try je, just macam main-main, I buka order, orang pun beli, alhamdulillah receive good feedback. Lepas tu I cakap dengan diri I kan, why not I try to focus on this. Macam it seems like kita macam fill in the gap kan, fill in the gap. So ramai orang buat the same thing kan? Ramai orang buat the same thing, and this cake have so much potential, but it's just that kenapa orang tak nak buat dia. Yalah, lepas tu saya kata okay fine, I buat lah benda ni. So slowly I tengok market tu makin ada. So that's why kita invest on boxes. Kita nak buat dia lagi, kita nak improvekan dia lagi supaya kata orang tu is no longer as kek Melayu yang bodoh-bodoh, yang orang macam anggap macam oh benda ni is like so cheap apa semua. Sebab bekas orang selalunya beli pun kat tepi stall lah, tepi jalan kan. But main tepi jalan pun sekarang tak jumpa kek tu. Susah dah pergi banyak tepi jalan dah tak jumpa, ya ada apam. So macam I kata kita apa, since then lah, because kita tengok banyak orang nak, and then lepas tu kita pun buat benda-benda lain yang we feel that to apa kata orang to promote more on this cake. Itulah apa yang kita boleh buat. And then Kak Syah mula buat kat rumah. Yep. How long was it kat rumah tu?
kat rumah, I think 5. I think ada kot 3-5 years kot. 3-5 years. Ha. And then Sebab macam dia mula-mula dia main-main kan. testing-testing Dia kan. main-main kan. So macam I don't consider myself as apa kata orang business owner pun at that time. Because I know just main-main. Oh, I ada Instagram. You ada Instagram. Okay. Macam tu. So macam I nak kata betul-betul yang I push is really masa 2014. That's where memang betul-betul push. So you move up dekat Gombak lah. Yep, dekat Gombak this coming September, we're gonna celebrate our second anniversary, studio anniversary. Yeah. Happy anniversary. So, So far memang semua online. Your main revenue because you Izzah tengok memang Kak Syah memang aktif dalam pop-up kan? yep. Pop-up. So is the main revenue still online ataupun memang pop-up booth have taken over your main channel lah? Tak, I masih lagi online. Because although orang kata oh you rajin buka booth, but kalau you tengok the frequency yang kita buka booth tu tak as kata orang tu selalu, not as frequent as other bakers yang buat booth. Some of them like every week turun buka booth. But for Kek Molek so far belum lagi, not yet. We try, kita cuba buat sebulan sekali. Okay. So banyak juga. Sebulan sekali. Izzah tengah fikir tu kena bake, lepas tu all the setting up. No, it's kata orang tu mula-mula rasa susah, sudah lama-lama kan you macam kata dah biasa dah benda ni. So macam itulah, it's how you learn lah. Okay. And then is there any macam mana Kak Syah pilih tempat? Sebab dulu Izzah rasa Izzah buat pop-up booth. Well, kat Rio pernah, dekat Bangsa, kat Mungkara Publica, around this area lah. Tapi lama-lama Izzah tak buat sebab Izzah rasa macam banyak wastage on my side lah. So kita buat F&B kan, so kita bake. Dan ada banyak wastage. Lepas tu shelf life untuk Izzah punya cake pula tak panjang. So and then I think over the years, dulu pop-up punya market semua macam dalam KL mungkin ada satu je in that one week. Sekarang there's multiple bazaars in one weekend. So dia punya crowd tu memang disperse kan. So footfall untuk orang datang pun tak semacam the early years lah nak kira kan. So macam bila Izzah fikir balik, kena bayar rent. Lepas tu parking kalau shopping mall memang mahal. You nak ambil staff pun, kadang-kadang staff pun you bayar contohnya RM100 per person. Lepas tu dia nak cover parking juga. So dia tak parking. Dia nak makan pula. So bila you add up, it's actually quite an investment untuk just buka pop-up. So apa factors yang Kak Syah ambil bila nak buka at a place? Like how do you know that's the place that you want to try to buka booth? No, I tak pernah rasa macam that's the place. I baca belas saja, I go je. Not really lah, tak adalah macam I go there blindly. I don't say that lah. Taklah macam just pergi buta-buta, tak ada. Don't do that. But of course ada certain criteria yang I tengok lah. Satu location. Kalau boleh kita nak location yang best lah. Best tu kata orang untuk I punya definition of best, because I jual kek sarang semut dengan mungkin orang yang jual cookies atau orang jual yang cakes yang fancy is berbeza. Because you have your own target market, I have my own target market, which is target market kita sangat berbeza walaupun kita under F&B. Correct. Kan? So I akan tengok location. Logistically jauh tak untuk I nak travel. Sebab of course lah as macam Kak Syah biasa memang I akan turun, I akan susun, hantar barang, hantar stok. Is it jauh tak? That's why macam orang kata why don't you tak nak pergi Putrajaya ke Puchong? I cakap no, I don't want. It's too far for me. Is it worth it? I pun tak tahu is it worth it or not. But it's like because sebab biasanya booth ni dia akan 10 pagi sampai 10 malam. So meaning to say 10 malam you baru nak close. What time I nak sampai rumah lagi? So and then benda tu lagi satu Kak Syah punya beside this tu I tengok pada crowd yang ada kat situ.
Let's say kalau mall, okay, certain X mall ni crowd dia macam mana? Orang dia apa? Kalau Central Market, okay, crowd dia macam mana? Umur diorang berapa? Adakah diorang ni local ataupun turis ke macam mana? Malay ataupun banyak Chinese? So all this memang kita akan tengok. But at the end of the day, I cakap walaupun kita dah tengok ni semua, it still tak guarantee yang You're gonna make you're sales gonna lah. make sales. Itu dia. Tapi Kak Syah bila buka pop-up booth, is it your macam you kira it as a marketing expense ataupun you memang macam okay, memang I nak target jual berapa, we have to hit a certain KPI for this particular weekend. Okay. Ke memang kalau you macam okay, this is just marketing expense, so macam it's just word of mouth, hopefully marketing, orang dapat tahu, brand awareness semua tu. Actually from day one kita orang join booth, which is masa tu dekat Aeon Shah Alam. Okay. That was our first booth. Jauh juga. Meaning like I pernah buka lah booth dekat tempat lain. Tapi macam all those like macam main-main. Macam like, alah orang tu kata kau buka lah kat sini. Macam, okay buka. Macam tu like not as massive and not as kata orang tu macam Aeon. Because Aeon ni dia punya peluang dia bagi kat kita sampai raya. Sebulan? Masa tu? Oh no, kita start Januari, raya masa tu bulan 4 tak silap I. So the whole I see. stretch tu dibagi kat kita. So for me to say no at that time pun macam kata you rugilah kan. Sebab yes, logistically yes dia jauh. But I cakap and it's every week Yes dia jauh ni sebab Bukan everyday lah, just every weekend. weekends. So kira je macam kata logistically jauh. But then again I cakap the amount of time yang orang bagi kita sampai 4 bulan, almost 4 bulan tu I cakap siapa nak bagi kat you. Memang bagi And the charges tu sangat-sangat berbaloi rahmah. Sangat-sangat rahmah untuk kek molek. Dia betul-betul kata orang rezeki kek molek. So I pun macam okay, I pergi apa semua. And from day one tu I told myself kita pergi ni, turun ni bukan nak buat sale sangat. Kita nak create brand awareness. We want to get more people to tahu siapa Kek Molek, kita jual apa. It's more about that. I tak pernah kata macam I nak pergi nak buat sale. Tak. Sales tu bagi I bonus. Kalau I dapat is bonus. That is like memang I dah set my mind daripada first day I turun Aeon until now memang that is apa yang I set my mind. Walaupun kadang-kadang sedih sebab tak ada sales, tapi I cakap ingat balik your intention, your objective ialah nak bagi orang kenal Kek Molek. Ada tak apa tu Kak Syah rasa customer yang datang pop-up booth punya purchasing behaviour tu daripada mula Kak Syah start sampai sekarang ada tak perubahan how they accepted Kek Sarang Semut tu? How they approach, they buy? Okay, Alhamdulillah for me kadang-kadang kan kita rasa macam alah tak ada orang kot nak beli kek aku tak fancy. You see Kek Sarang Semut dia tak fancy, okay, dia macam hitam gelap macam tu lah, macam like Tak boleh nak deco dia however kan? boleh lah nak taruh bunga ke apa, tapi macam you are so gelap dude, macam like how I'm gonna like cantikkan kau ni pun aku tak tahulah. But you be surprised each time kalau kita turun booth, bila kita kata oh kita jual Kek Sarang Semut, orang kata I dah lama tak makan kek ni. Oh kek ni susah nak dapat. Oh cantiknya box you apa semua. Benda-benda yang macam ni yang keep us going. Yang I rasa look my cake ada potential sebenarnya. I need more people to tahu yang kita memang fokus on this cake. Yeah. Itu I punya intention. So kalau you nak tengok daripada first kita turun sampai sekarang, alhamdulillah feedback sangat baik. Dan juga orang-orang you meeting that Malay je yang suka tak. Kita pernah turun booth lain yang macam ramai Chinese, ramai Indian, ramai Mak Saleh, ramai expat. Diorang pun suka. Diorang pun suka, diorang cakap yeah, I know this cake. My auntie or my grandmother used to make apa semua. Now very hard to get apa semua. So benda-benda macam ni rasa macam make me realise that macam oh this is not Malay punya kuih. Yeah. No, it's like orang Malaysia is like really know this kuih and makan. But siapa yang
tahu ni ialah of course lah my target market lah. Kalau you tanya the youngsters kan, dia macam tak tahu kot, blur what is je, it? blur je what is this je tu. So Alhamdulillah bagi I feedback sangat-sangat baik dan sangat-sangat positif on our side. And Kak Syah selalu provide testers lah kan masa Of course you kena bagi, tapi macam paling macam apa, bila you buka booth time puasa ya. Macam time puasa I nak buka booth makan. Macam. Tapi kalau buka booth time bulan puasa, is it more orang membeli lagi banyak ke tak? In comparison to other months for Kak Syah. Dia tak, dia sebab bulan puasa walaupun setan kena ikat, but your nafsu beli is very high. Okay. So macam orang akan beli je. Okay. But apa yang kita buat masa yang kita join booth bulan puasa tu, we provide samples. So they can makan balik rumah. I see. Instead of beli kat situ, kita bagi dia untuk makan balik rumah. So then the next day they come back, oh I got your samples, I nak beli. Bagus idea. Macam itulah, sebab kita tahu, kita kena pandai tengok keadaan tu lah. And ada favourite spot Kak Syah tak? Kira tak kisahlah organizer mana satu, tapi ada tak favourite spot buka bazar Kak Syah yang macam, okay, I know this is my place, so if there's an opportunity, ada event market kat situ, Kak Syah akan buka. To me, kalau you tanya I sekarang, I rasa kita kena cari tempat macam bangsa. Tempat atas sikit. Bukannya sebab apa, apa semua, you have to bear in mind, sekarang ni sangat berbeza dengan last year. Walaupun Aeon was last year, walaupun kita kata setahun je, but setahun tu you boleh tengok pembeli punya habit dia sangat berbeza. Daripada segi income kita, daripada segi the economy itself lah play a major roles on this kata orang tu behaviour diorang berubah ni. So the reason why I cakap I suka pergi yang tempat-tempat macam ni sebabnya satu, bagi diorang benda-benda dessert ni they don't mind spending. Sebab you have to bear in mind, dessert ni bukannya kata orang makanan asas pun. Yeah. You need to have extra for you to purchase. Yeah, correct. Kalau macam you kata macam I have F&B, you pun F&B. Tapi you jual nasi panas, you jual lauk-lauk panas. You jangan nak compare sales dengan I. Macam tolonglah jangan. Volume lain kan? Volume you pun lain, volume I pun lain lah. Kita sangat berbeza dari situ kan. So, bila jadi benda-benda macam ni, so apa yang akan terjadi ialah Kak Syah try to, kata orang tu pergi pada, kita tengok orang sekeliling tu market dia macam mana. So kalau boleh orang-orang yang macam yang boleh berbelanja lebih ni yang kita nak pergi dan kita turun. I'm not saying that macam ialah contoh macam kadang-kadang orang kata, oh you nak tak buka booth dekat this XX area. Tapi I tahu diorang punya berbelanja tu, diorang boleh beli barang-barang diorang suka yang macam RM5. So kita tak nak pergi situ lah. This is also because of kita dah join a few bazaar. So kita dah a few bazaar, memang Kak Syah pergi banyak berbeza-beza punya lokasi dan juga berbeza-beza market. So macam bila tengok tu orang-orang tu, kita dah tahu dah, macam they don't really want to buy. They will question kenapa harga kek you macam ni. So benda macam tu you kena macam somehow you kena sangat-sangat tengok lah. Tapi but of course lah, kadang-kadang rezeki you tak dapat kat situ, so you have to go somewhere else lah. Apa tu, Kak Syah usually do you hire someone at the booth or memang Kak Syah from morning until night memang Kak Syah lah? Depends. Dia macam ada certain area I akan turun dan jaga daripada pagi sampai ke malam. Tapi kebanyakannya mostly I ada staff yang jaga. The reason why is because of that. So macam tadi I cakap dengan Liza, each time kalau kita nak buka booth je, masa tu lah I ada anak I punya sports day, I ada macam-macam lah. My husband pula ada macam last minute meeting, he have to go. So macam benda-benda macam ni I cakap, in life you kena balance lah. You nak business you, this is your family, you mother, you also a business owner, so how you nak jaga benda ni. I mean lah, orang mula kan masa Kak Syah hire staff tu, I rasa macam rugilah. So tambah extra expenses kan? Aku kena bayar kau punya gaji lagi, makan kau lagi.
Lepas tu kalau macam misalnya ada macam apa kita tengok macam ni lah kadang-kadang kita suka beli kopi-kopi kan takkanlah staff kau tengok je kau ni kenapa macam tu Kena kan? belanja. Macam I'm not saying that macam kena lah, but then again you as I tengok orang lah, but I don't feel nice macam dia tengok je kau. Macam Kita business owner pula kan. Kau mesti ada kata betul. Berapa sales macam tu kan. I don't feel nice lah, of course correct. lah. But then again you have to, kita as a Muslim, one thing the concept, kita punya konsep sangat cantik ialah kita kena percaya yang kita ni berbahagi rezeki dan mungkin juga kita tumpah rezeki dia. We thought of kita yang payah you, I yang hire you. But then again, kita tak tahu because of this salesperson dia yang tarik banyak lagi rezeki kat you. So macam I kadang-kadang fikir tak apalah ambil je lah. Ambil je. Pernah I punya booth tak boleh nak cover duit gaji pun from that particular booth. Tapi cakap tak apalah bayar je lah. As long as I tahu macam ada next time my husband bagi lagi buat booth kan. Sebab kalau tak my husband will be saying you lah je. So at least home tu dah taken care of. Apa tu, is there macam any benda yang you wish organizer membantu lebih untuk vendors untuk market? Benda paling simple, paling basic, tolonglah list organizer, bagilah kita orang vendor ni flat rate parking. Benda as simple as that tau. Central Market from 10 pagi sampai 10 malam tu, you be looking at RM25. Central Market? Parking ya? Baru parking RM25. One whole day? One whole day. One person lah kan? Kalau ada One staff car lah. One car lah. Kalau you ada staff, macam I biasanya staff you pakai apa? Motor? Yes, great. Thank you. Thank you. Public transport, thank you. Macam kalau bawa kereta je macam macam tu. Tak apalah, I parking jauh, you parking sini. Macam tu. I owner I je. rather, Macam dia. Bantai nak lari lagi semua kan. At least provide the vendor. One vehicle cukup. Tak payah semua. I mean like, of course lah, diorang kadang-kadang ada separuh orang, diorang ada ramai staff, diorang turun ramai-ramai, apa semua. At least adakan satu vehicle ni yang boleh dapat flat rate yang murah sikit. Because benda-benda macam ni macam kadang-kadang sebenarnya you rasa macam alah RM25 je. Tapi kalau dah 4 hari, tak 100. Just parking sahaja Parking you sahaja dah 100. Tu satu. Ada lagi satu, some organizer ada yang promotion pun kurang. They always expect kita to also promote. Dia macam kononnya macam okay, kau jadi aku punya vendor, kau lah pergi bubuh kau punya Instagram ke your social TikTok ke whatever. But dude, I'm actually your customer because kita, without us, diorang tak ada business. Correct. You pun tak ada tarikan nak bawa orang datang so kan. Macam it must be like work both ways lah. You tarik, I pun tarik. So that's why macam benda tu nampak macam happening. Tapi some memang ada yang orang cakap kat Syal, I join this booth. Tak ada orang lah. Why? Organizer tak buat apa. Batai dia organizer pun tak nampak. So bagi I macam that's not right lah. Don't do that. Because this vendor ni, kita bukannya peniaga besar. We are all small. Kita sangat kecil. You help us, we help you. Macam tu kan. Kenapa you nak buat macam ni? So I wish the organizer banyakkan lagi promotion untuk promote. I tak kira lah you nak promote bayar ke tak bayar ke whatever lah, but you have to promote the event. You tak boleh macam expect the vendor nak buat semua benda tu. Besides than that, tak adalah. Kat Syariah lain semua okay je organizer ni. Liza ingat dulu untuk booth bayar 100 lebih je. Pasal that's cheap. I think when I first started During that time lah 100 lebih, lepas tu naik 200 dan sekarang 250 is basically the max you would go No, that's not max. I baru ni dapat yang satu lagi 275 per day. I'm like shopping mall. Aduh, my heart macam tu. Tapi Izzah tahu kalau yang tengah cakap KLCC tu memang mahal lah. KLCC I think like more like macam 1,000. But that's why I said dia punya harga tu sekarang dah makin lama. Dia makin mahal. I macam like oh my god. Mahal. Macam makin mahal. Dulu macam 150 yang boleh dapat kan. Now tak ada 250 tu kata orang tu minimal lah. Minimum you boleh dapat. Because you have to bear in mind, kalau tempat murah sangat pun you takut nak pergi. Yalah, sendu kan? Siapa pula yang datang kan? Ya, orang kata, oh tak ada, you try lah dekat universiti. Tak, universiti pun 200 lebih
Kadang-kadang outdoor, indoor pun sama je. Outdoor indoor pun sama. Saya fikir nak duduk outdoor. Outdoor F&B, tapi kalau dalam pula takut orang Tak lalu tak lalu kan. Yalah, because outdoor ni biasanya diorang akan bagi ada meja-meja, makan. tempat makan. Tapi macam Kak Syal macam cakap tak apalah, tak larat lah outdoor, panas. Betul macam kesian staff. Oh my god, Sabtu jadi aku ni kesian staff lah. Aku kesian dia panas macam tu. Kak Syah pernah jual dekat Rio yang EPW Bangsa tu. Yang kat bawah EPW zinc. tak pernah. That one is panas. I pergi as a visitor pun I kata, oh my god, lenjun aku. Panas. Lepas tu Macam, kalau how this sebelah cake tengah nak- masak-masak, Oh, lagi panas lah. lagi Because I was thinking masa I pergi APW, how this cake nak survive? Because it's so hot. yeah. Then of course lah ada yang cheese lah apa Yeah, semua. yeah. Cakap oh my god. Cakap ni bukan dengan makeup aku je boleh cair. The cake also like cair like together dalam bawah sini. But yeah, Kak Syah punya outdoor experience dengan Rio. Okay. Tapi tempat lain lah. Rio tempat lain lah. Lepas tu I cakap okay lah, tak nak lah. I prefer indoor. I bayar mahal sikit, it's okay lah. Tapi diorang bagi ke indoor? Apanya? Rio? F&B? Tak ingat dah. Tak, Rio sekarang mana dia ada indoor, outdoor, dah semua outdoor. Dia dah semua dah They are outside all kan? semua Tak dalam outdoor. I ni. mean like they have kemah, tapi macam kalau hujan Yeah, lepas tu kena yang affected ada lah. ribut, ada yang angin tu, I cakap oh memang kalau lenjun lah kat situ. Macam tak apa, tak kelakar aku. In terms of stock, macam mana Kak Syah prepare? Okay, ni memang ramai tanya Kak Syal macam mana Syal nak stock, macam mana nak stock, because some of them bukan jual cookies. Kalau Yeah. cookie, I mean like yang makanan yang lambat, dia punya lifespan dia panjang Bukan dry tu, food sangat lah kan? tak kisah sangat. But bila cakes ni you jadi macam one thing for me ialah you kena join this bazaar tu. So then you know, I tak boleh cakap dengan you macam, oh berapa ramai orang datang, katakan 10,000. Oh you bought 10%. I tak boleh cakap macam tu. Because Kak Syah dah join a few. The numbers yang visitor datang tu, kata orang tu, diorang boleh bagilah. That is diorang punya estimate. You cannot expect lah macam, oh tu diorang estimate itulah yang akan 10,000. Selalunya tak. Yeah. I'm not saying that the organizer tipu, tak. Of course, dorang pun ada dorang punya how dorang estimate lah. But kita as a vendor is either macam you boleh kata, okay aku target sales aku nak berapa. Okay, katakan untuk duration satu hari ni aku nak RM1,000. So RM1,000, berapa banyak kek you buat? Okay, kat situlah you play your punya stock you. Ataupun kata orang tu you boleh buat macam kata orang tu tak apalah, first day I target dalam macam 600, I see how the crowd, dan besok I akan tambah. For Kek Molek usually like that, kita akan tambah. In fact macam Kak No, my assistant, dia memang be on standby. So hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad this week Kak Syal ada booth dekat Sandri Putra. Memang dia dah on standby weekend. I see. Macam you need to be on standby because of kalau misalnya ada kita nak kena replenish stock, you boleh bake. This is the thing bila you punya cake cepat rosak tau. I mean like taklah cepat aja like berapa jam rosak, but macam kek sarang semut dia ada masa sampai 5 hari kat luar. But again, walaupun I ada that 5 hari kat luar, I rather like macam oh tak apa kita bake fresh hari-hari tu kita bake supaya I pun senang. Because kita tak nakkan ada banyak sangat leftovers. Yeah. Because bila leftovers ni maksudnya you kena clearkan cepat-cepat. Meaning to say that lagi satu agak seram lah bila macam banyak leftovers ni. So macam Kak Syah biasanya I cakap okay, hari ni today berapa banyak, katakan 60 original small keluar ni berapa banyak. Okay, so kita kat situ macam mana. Petang I akan inform Kak No, I need this amount. So dia akan bake. So besok saya akan ambil during what time. So I sama ada Kak Syal sendiri yang bawa turun ataupun runner yang bawa turun. So this whole kata orang tu you nak collaborate, you nak ni memang semua yang you kena buat bila you main booth. You have to have orang standby untuk hantar. Macam Iza mungkin your cake semua yang takkanlah you nak bawa kat booth sebiji-sebiji yang dah frost. Of course dia dekat rumah, lepas tu someone need to be on standby untuk you bawa. Yeah. That's why Kalau runner memang added cost jugalah. And kalau bila kek guna kereta. yes.
Nasib baik I punya kek sarang semut dia naik Ah, motor. motor. I cakap tak apa, kita hantar motor je pergi. Okay, adik bawa kek akak macam tu. And of course masa you nak stop kata orang replenish stock tu you can ikut time. Kalau kita nak masa peak hours, because kalau peak hours your charges will be more, so lepas tu you pergi after this his whole situation ni memang you kena turun and experience sendiri. I boleh cakap macam stock ni memang sangat tricky, but once you dah main booth ni few times you dah tahu lah kan. macam mana nak budget ni. So sekarang ni kalau ada leftover stock tu Kak Syah buat macam mana? Dia tengok banyak mana ke tak. Sometimes kita ada sikit je. So kalau sikit tu Kak Syah biasa just bagi ahli-ahli kat vendor ke siapa lah just bagi dia. Kalau misalnya ada lebih, Kak Syah akan buat fasil. I akan blast kat dalam WhatsApp, I ada kek, I nak cepat habiskan. Fasil you beli 2 sekian harga. Which is kalau you tengok every Instagram previously pun memang orang perasan lah. Kak Syah buat fasil memang I habis. So fasil ni kira customer datang collect sendiri ke? Kak Syah tolong hantarkan ke? Dorang arrange? Sama ada dorang datang collect ataupun dorang kata pakai runner, tak kisahlah. So macam kita akan buat fasil lah, nak bagi clearkan stok tu cepat-cepat. Okay. And then any other ways that you selain berfasil? Tak ada. So kalau ada extra stock lepas fasil tu pun? Ada extra stock lepas fasil sebab the cake, jarang. Cake kita orang, that's why I said because kita macam my assistant will be on standby. So that's why dia macam dia akan sentiasa cepat, dia akan always bake freshly lah. So macam tak adalah macam kata orang tu, kita bake hari ni, lepas tu kek tu untuk the whole katakan 4 hari Kak Syah punya buat kan. The whole 4 hari. No, it's always like kita akan constantly, kita akan tukar, kita akan ganti baru. Not ganti baru, we bake baru. So dia tak adalah macam kek yang macam dah lama, tak ada. Sebab kek yang dah bake awal tu dia dah jalan dulu. Yang kalau ada balance dia pun most probably kek yang dibakar pada hari yang akhir. So macam bagi Kak Syah benda tu masih lagi boleh tahan. Dia ada masa lifespan dia lagi, masih ada lagi. So kita akan buat fasil. Kalau misalnya still ada balance lagi, kita akan, tapi biasanya memang tak ada banyak lah balance. Sebab that's why I said because you dah lama biasa main booth, you pun dah boleh budget dah. Macam contoh hari Ahad kan. Hari Ahad Kak Syah memang kurangkan stok dekat booth. Because as my experience, bila hari Ahad ni orang kurang datang booth. You jangan nak harap lah macam ramai sangat orang akan datang. Tak. Hari Ahad dia akan kurang. Memang mana-manalah I pergi. Saturday yang orang keluar. Unless tempat yang you pergi tu banyak tempat makan. Whereby orang akan pergi bawa family makan. Itu pun I cakap lepas tengah hari diorang dah kurang orang. Why? Because kita selalu suka tempat family kan. So because these people nak balik, nak anak besok nak sekolah, diorang nak preparekan anak sekolah. So biasanya I cakap kat ni bila Ahad ni akan terus macam kurangkan volume. Whatever yang ada habiskan. Tak cukup, it's okay. Biarlah dia tak cukup, biarlah kita nganga, okeylah nganga lah kita kat situ daripada I ada lebihan melampau. And how important macam banner, props semua tu untuk Kak Syah in terms of your setting up your booth? Tak, tu memang sangat-sangat penting ya. Sebab booth ni kena nampak menarik. Because you nak tarik orang, sama ada pakai bau kita tak ada sebab kita bawa oven. Kita pula bukan jual perfume kan. So bau tak ada. So orang akan drawn to your booth bila dia tengok bau kita tak ada. So dia akan tengok visual lah. So macam kek molek sebab kita punya design semua macam kartun-kartun macam Izzah tengok kan. So benda-benda elemen-elemen tu memang kita orang keluarkan. And my harimau semua akan ada dekat situ. Memang sangat menyusahkan buat orang tu semua. Sebab dia tingkat space. Tapi Kak Syah tak payah bawa fridge ke apa-apa kan? No, I tak bawa fridge. But the props tu ialah you kena jaga elok. Takut dia patah, semua benda-benda kepala dia you kena jaga. But then again, walaupun orang kata benda tu macam tak penting kot, yang penting your cake. But no, you have to kata orang tu grab people attention. So, banyak booth kan kadang-kadang. Banyak booth. Kalau paling teruk, banyak booth. Kalau macam booth tu tak banyak food, tak apa. Kalau macam semuanya jual food, you bau pun tak ada. Macam mana nak buat? So macam the first thing you have to grab people attention dengan you punya visual dekat booth you lah. And bear in mind,
kebanyakan booth yang Kak Aisyah join, organizer ni, diorang tak suka banner. So, takut nampak No banner. Diorang akan cakap no banner, no banner, no banner. So diorang tak nak nampak Cipo. Diorang tak nak nampak cipo tu. So dia kata no banner tapi boleh buka di easel. Ada poster tu they allow. Banner ni memang confirm tak lepas. So from there pun you tahu macam okay, so macam mana nak grab people attention? By you punya visual memang kena cantik lah. Kak Syah selalu ganti-ganti tukar-tukar. Oh tak. Ke memang itu yang beli, itu yang Itu yang Kak Aisyah order tempat cakap selagi kau tak patah dua, rimau ni tak putus kepala, aku tak print kau baru, okay? Aku pakai je. I mean, I supposed to kena dah ganti lah because benda tu daripada last year. Oh, okay, lagi Kak Izzah kalau setahun tu boleh lagi lah guna. Tak saya kata selagi I punya harimau tak potong kepala, kau okay lagi kat situ, kau duduk situ dia diam. Sebaik Kak Aisyah, mungkin nanti kot next year kot kita ganti the whole prop macam tu kan. Tapi pricing Kak Syah semua sentiasa sama lah kan? There's no special combo for that particular. Ada juga. Sometimes Kak Syah akan buat kalau you beli kat booth, this is the price. The reason why kita buat macam tu, kita nakkan orang turun booth. Macam orang kata, oh saya nak harga booth ni tapi I pick up dekat your studio. Right. Tak naklah macam tu sebab the reason you tengok vendor-vendor ni buat promo dekat booth tu because diorang nak kurang datang. More people come, lagi bagus lah untuk diorang. Especially the organizer pun akan tengok. Oh booth ni, vendor ni banyak orang datang. So next time dia akan panggil you lagi. Macam tu lah. Kak Syah pernah tak bagi macam usually organizer kan bagi feedback form or feedback whatever lah untuk you tu. Pernah ke Kak Syah bagi negative comment lepas tu not invite, is not allowed to participate? Tak. I tak pernah macam walaupun macam orang kata macam aku akan cakap je apa aku suka kan. But then again because I tak pernah experience dengan organizer yang teruk. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah, I tak pernah experience dengan organizer yang teruk yang kata macam bila kita minta ni dia tak kasih, tak pernah. Even masa dekat Rio Kelantan walaupun keadaan tu amat teruk because dia hujan lebat and it's picak. The organizer are very very nice and very very helpful. Masa tu dia try as much as they could untuk tolong you. Macam dia kata, oh my carpet ni dah basah, apa semua diganti new one. Lepas tu dia cakap, oh my electric semua tak ada. And because of dorang punya, kata orang tu, the way dorang treat you, you rasa macam, alah benda-benda macam ni, it's okay lah, tak kisah. The willingness lah untuk nak nampak try. Dorang punya effort nak bantu, they come to you and cakap, sorry, apa-apa semua, we cannot control this, which is fine. Bagi I macam tak ada pernah dapat macam organizer puaka, I tak pernah jumpa. Semua event organizer sangat baik, memang diorang nak tolong you. So macam that's why saya tak ada lah. So Izzah pernah not a bad experience but a good experience Izzah hope organizer lain buat lah. Was like Izzah buka booth kat GMBB dekat opposite Tung Shin Hospital. Yang itu memang dekat parking, diorang semua datang tolong angkat-angkut semua barang. Bawa naik atas, meja pun 2 untuk F&B. So senang lah macam setengah orang nak yalah nak prep semua. nak bawa. Sebab kadang-kadang memang Izzah kena bawa extra table. So kita nak letak stok. Masa letak makanan kat bawah macam tak elok kan. Tak elok. So kena bawa lah. So bila tear down pun diorang tolong bawa semua kita. That's so nice. For all the vendors. Oh okay, so nice. Tak biasanya Kak Syah angkat sendiri. Angkat sendiri, load sendiri, turun sendiri, kembali sendiri macam tu. Tapi for me, benda-benda macam tu I dah biasa buat, so it's tak a big tak rasa tak dah macam dah biasa lah macam tu. It's sebab ada fridge. Fridge yang mini tu, itu pun berat. I don't have. So I tak ada masalah tu. Sekarang Izzah dah cakap dengan husband Izzah dah cakap, oh tak payah bawa fridge lah, I'm just gonna use cooler box. Ada orang ajak I pakai apa ice pack. Ice pack tu you just masuk dalam styrofoam box tu, taruh ice pack, so you taruh you stok kat situ. I mean untuk tahan 1 hari boleh. We're not talking, I mean like even cream cheese pun I rasa as long as tempat tu sejuk, dia okey je. Ada aircon pun dia okey je sebenarnya. Dulu pun Izzah selalu buat whole cakes. Whole cake susah nak masuk dalam styrofoam box. So sekarang Izzah just buat dah bake dalam siap-siap kecil-kecil macam ni lah, macam semut lah. Sebab dulu kan bila whole cakes kan nampak lah cantik. So dalam fikir tak apalah. Nak cepat kan? Nak cepat satu, lepas tu takut wastage juga. Lepas tu bila dah potong-potong tu dia messy. I know. So I pernah, one of my friend dia pun jenis cake macam tu.
Dia kata prepping table ni sangat penting. Kalau tak ada prepping table ni kita boleh pingsan. Because you guys need the space kan. So macam like for me, I don't need much space. Yeah. That's why event organizer kata, do you need prepping table? No. For what? You sell cake what? Yeah, my cake all in the box. So, nak macam tu je. Oh, so easy aja ya. Bukanlah nak kata apa, but it's just that of course lah. I punya challenges berbeza, Izzah punya challenges berbeza kan. So what is your current challenge untuk pop-up ni? Yang you tak, Kak Syah tak tu lagi? Oh, it's very unpredictable. I mean to say like sometimes kita rasa macam oh this tempat ni okay but tak okay. This tempat ni okay but it's tak okay. So it's like kata orang tu dia punya market trend sekarang sangat unpredictable. It's very very hard as seller untuk you predict apa yang orang nak sebenarnya macam tu. What do you want actually? You said my barang mahal ke? Okay, fine. Lepas tu lagi satu ialah challenges dia ialah nak dapat the best spot untuk both you. Because orang ramai. Diorang berebut-rebut nak masuk. And then lepas tu kita pun hantar tak semestinya you dapat. Yeah. Unlike before. Before I think tak ramai orang turun buka booth. Yeah. Now I think lah semua orang nak buka booth. Yeah. Especially after masa pandemik lah, semua orang dah start ada side hustle lah kan. So macam bila jadi macam terlalu lambakan, ramai sangat yang apply dan tempat yang best punya spot di semua pula, diorang pula tak selalu buat event. So jadi macam you terpaksa struggle kat situ lah untuk nak dapatkan that spot kan. And sadly I think ramai yang turun booth like macam for Cake Molek macam tadi first Kak Syah kata untuk branding apa semua kan. But I think ramai yang sekarang join booth juga sebab online was not doing that great. Online sales kan tak berapa cantik, tak berapa meriah macam dulu. So nak tak nak you terpaksa go offline. Yeah. Which is like yang sekali-sekala. Yeah. Kalau nak buka kedai pun I've seen like a lot also buka kedai. But not everyone have the kata orang tu capacity and juga ada funding untuk buat. Yeah. Kena ada banyak tu. Kena ada banyak. I dah kira-kira I rasa Ya. Izzah pun kira-kira macam tak apa. Kita main booth je lah. Macam tu yang itu pun kau pening kepala juga kan. Itulah. Stress kedai tu lagi. Stress kedai tu lagi atas. Tak apa, kita ambil stress sikit je lagi. Sikit lagi studio Kak Syah kita dah ada kan. Kita dah lepas stress tu. Oh, stress lagi satu. Kita tambah sikit. So I think that's why lah macam ramai yang main booth sekarang. Izzah pun tak tahu Kak Syah lah, tapi memang Izzah pun online sales memang affected after semua dah buka balik, after pandemic. Semua dah release kan? Semua dah release. Memang affected sangat. So does your pop-up booth so far help in terms of sales? Yes, alhamdulillah lah ada lah sales. Kata orang tu kalau tak ni I'm being very frank. Dia sangat membantu untuk sales lah. At least adalah kita punya sales. Tapi that's why Kak Syah kata dia tak tentu juga. Yeah. You never know. You target dapat banyak ni tapi you tak dapat. End up you tak dapat. You rugi lagi. End up tak. Tapi it's just kata orang tu, kalau for me, kalau I tak cuba, I tak buat, I tak tahu. Yeah. Orang kata mungkin kata macam oh dah 2-3 ada yang kata Kak Syah saya join ni tak berapa. Lepas tu saya give up, saya tak nak buat. So okay, up to you lah, you tak nak buat kan. Tapi but for me it's like selagi kita boleh try, kita try. Whatever avenue yang Whatever boleh lah kita boleh try, kita try. Sebab I cakap I have my ada overhead kan. You ada overhead, ada staff ni, semua benda tu you macam you kena fikir. Yeah. Macam mana nak bayar gaji dia ni? Tak boleh. Macam mana nak bayar airplane studio? So you kena buat lah, nak tak nak. Because that's why I say because senario dekat online ni tak berapa best sangat sekarang. Yes, true. You cakap macam mungkin orang kata, tapi so and so was doing great online. Beratus-ratus. Ni macam okay, tak apalah tu dia. But this is me. I memang tak nampak dah I punya tak berapa. Lepas tu macam tak apalah. If like say kata orang tu, you just do you, I do me. Buat je. Whatever yang you rasa rezeki masing-masing, you kena cuba. You have to try. At least you try. Just to wrap up, Kak Syah ada tak macam any advice untuk orang macam nak start business ataupun memang dah start business tapi mungkin takut nak buat pop-up booth? Janganlah start business. Banyak stres dia. Banyak stres dia. Jangan buka business. Sebab business ni sangat stressful. Lepas nanti kau akan keluar semua.
No lah, actually kan business ni kata orang tu, yelah Tuhan pun dah cakap kan, rezeki tu paling besar sekali kat business. As a mother of 5, dan juga like banyak macam anak dia banyak ya sebenarnya. Dan juga kata orang tu orang perempuan lah, especially mothers di luar sana yang betul-betul nak buat business. Kak Syah rasa kalau you betul-betul nak buat F&B, you kena tahu you punya market. You have to know market ni macam mana, apa yang you nak buat. Start from the beginning daripada you buka business. I know later on you akan tukar-tukar, depends apa semua. And then lepas tu make sure you do your costing right. Because for me, from my experience dulu, I costing tak betul. So what happen is bila costing I tak betul, I tak nampak duit tu naik. I cakap sama je. Apa macam ni? mana leaking duit Mana ni? Macam I tak curi cik. Macam adalah curi sikit lah, tapi taklah macam banyak sangat kan. Macam mana ni, lepas tu tak bayar gaji sendiri kan. Ya. Bila start Tak bayar gaji sendiri, semua tak buat apa semua tu. Macam mana ni duit I, rupanya costing I salah. So that's why you don't see the numbers. You penat. I buat kerja macam malam pun bake, anak tidur sekejap, bangun bake lagi. Lepas tu at the same time bila I tengah-tengah bake, anak I bangun nak breastfeed, I pergi breastfeed lagi. Dah habis breastfeed, you know lah macam susahnya nak bangun lepas habis breastfeed. Bangun lagi, lepas tu continue. Lepas tu sedar-sedar dah macam subuh, oh I need to like gerakkan my kids. Sekolah. It's a lot. It's not 9 to 5. No, it's 24/7. Tipu je yang bahagian macam bila you own business sendiri, you have your own time apa semua. Even siapa yang own Tesla tu? Elon Musk pun cakap dia satu hari dia kerja 16 jam ya. 16 Tapi jam. Dia pun struggle okay. Dia macam ni, work-life balance tu ada kalau you set boundaries lah, I would say. If you betul-betul macam, I'm okay with earning this much. Yeah. And if you're okay with it, okay, you can have work-life balance. But kalau you nak chase memang takkan ada lah. I think I'm in the age of like macam semalam lah, I was like macam tengok TV aku semua dengan my kids lah. Myself ada terfikir apa tau, oi, kau tak buat, kau kena buat kau punya editing ke? Lepas tu kan, bukan kau kena buat ni ke? Bukan kau dah kata kau kena check. I'm like, oh my god, dia tak nak diam dia macam bengang je, macam geram je. Aku nak hari nak rehat lah, kau faham tak macam tu kan? Because for me, macam Kak Syah rasa macam, sekarang dah separate, rumah is rumah, studio is studio, which is good tau sebenarnya. So dia menjadikan you sangat disiplin. So you tahu macam balik rumah dah satu tools pun tak ada. Kerja. Tapi dia datang pula kena editing. Kau tak buat reels pun tahu lagi. So oh my god, so annoying kau ni macam tu kan. Macam even though you tengah buat family time, memang your mind is constantly working. So it's a lot. Sangat-sangat. Macam orang, it's not like macam kau tengok dalam TV Nigella Lawson, bawa kid tak ada, tak macam tu. When come to business, kalau you betul-betul nak buat proper business, there's a lot for you to sacrifice. You kena tanya your partner, your husband, is it okay tak I nak buat? Sebabnya without his blessing, you punya business tak jadi apa lah. Because you also need his support untuk tolong you macam take care of your kids ke, pick up anak sekolah, I nak pergi buat ni. It's kata orang tu, you kena sama-sama sing lah untuk satu rumah tu, so then it works kan. Macam Kak Syah kadang-kadang bila I ada booth yang I jaga sendiri kan, my husband have to fetch kids, I dah masak siap-siap weekend tu lauk semua, so macam boleh keluarkan daripada chiller, makan je, lepas tu tidur kerja. It's the whole thing. So it's not like kata orang tu, just glamour-glamour letak kat Instagram, happy-happy, tak. If you betul nak buat business in F&B, cakes ke apa, you kena tanya your husband, your partner, you kena ada willingness to sacrifice your time, macam away from your kids. I know because Kak Syah tahu dulu Kak Syah walaupun kat rumah, I ada this mom guilt because of anak I ada 2 orang kecil. And I tengah bake and I kena cakap dengan nanti sampai kita naik marah. Betul. And you akan nangis tau. You akan nangis because you kata kau ni mak paling teruk sikit dalam dunia. Anak aku kat situ nak main, nak just want to show you, I can do this. Kau cakap later. Why? Because kau nak. Because kau nak buat benda business kau. It's physical, mental, emotional, memang sangat-sangat challenging. Tapi Kak Syah ambil breaks sometimes. Baru ni kan
I kata, I pergi detox. Oh, I cannot. Because the voice to keep on like, macam lagi teruk lagi macam ni. Siap kata, Tapi Kek Molek sejalan ke Kek Molek pun off? Tak. Kek Molek mesti jalan. Alhamdulillah, I have a good assistant. Kak Noh dia memang boleh buat kek sarang semua apa semua. Sama je, tak ada rasa air tangan tak sama je. Orang pun kena tak very different pun. I buat, dia buat sama je. So, cumanya masa hari tu I offkan kek. Lemon poppy seed I offkan. Tak ada, memang yang kek yang Kak Aisyah buat sebenarnya I tak ada kan. So, macam I order, Kak Aisyah masih ambil. Lepas tu Kak Aisyah akan cakap Kak Noh, okay Kak Noh this is the order apa semua, dia akan siapkan. Okay. So Kek Molek masih jalan, Kak Syal je yang macam off sekejap because you need this time, break time ni untuk kata orang tu, satu untuk your family lah, Yeah. kan, for your kids. Number two is for your brain, for your Mental mental. health. Mental, kalau tak kau pun mental sekali so it's not easy. So kalau macam you nak buat pop up pun it's the same thing juga Kak Syah kata. First you have to know what's your objective. Apa saya masuk ni? Kalau misalnya you kata objektif nak cari sales je, okay, make sure you cari tempat yang betul-betul you boleh pull crowd. Kalau macam you kata tak, it's more like create brand awareness, then it's different story. You need to know what's your objective kalau you nak buka booth. Lepas tu you have to know that buka booth ni duit dia tak sikit, dia banyak modal dia. You kena prepare with the modal. Tak kisahlah you kata macam I tak nak ambil staff, I nak jaga sendiri, fine. Aku dah pernah buat 4 hari berdiri jaga booth sakit kaki, okay? Kita dah berdiri Dah berdiri ya. Kak Syah taklah sebab ada assistant kan, but still I'm like packing apa semua. The day before tu pasal mata pun carat rabak macam, oh my god, penat already. Lepas tu duduk berdiri, orang kata lah jaga booth je. No, it's not jaga booth je. You need to berdiri, you kena approach people, you kena ni, Borak. you kena borak dengan orang. When people come, you kena senyum, you tak boleh emo. Lepas tu you dah habis tu you kena pack, tutup, kena kira stok you. So this whole thing sangat-sangat tiring. Pada tak sampai rumah dah pukul 11, 12. Lepas tu baru I nak makan. Because I tak Unpack, makan. mandi. Baru nak unpack, nak mandi. Lepas tu tengok kids dah tidur macam macam tu lah. But for me, it's memang really challenging. Tapi but if let's say you memang nak buat, you kena dalam fikiran tu mesti dah tahu, this is what I'm gonna face. Dia bukannya macam dalam dia tengok macam, wah alah founder ni pakai baju cantik lah, heels dengan tudung ke bawah. Tak ada. Itu pun effort juga. Itu pun kerja juga. Itu pun kerja dia macam dia nak kena bersiap. Aku cakap, oh tak minat. So you see, kadang-kadang Kak Syah akan tudung sarung je, like whatever. Okay, this is me. You like it, you don't like it. Ada orang suka tengok benda yang cantik, ada orang suka tengok benda yang raw. Okay, so we go for raw. Thank you so much Kak No Syah. worries. Thank you Isa for having me. Kalau anyone wants to know more about Kak Syah dan Kek Molek, where do they go? Go to my Instagram, Kek Molek, KEKMOLK. Senang saja, semua bahasa Malaysia. Thank you so much. Bye.